Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini tajuk Mari Bersuci untuk ibadat tahun 4. Okey, kita lihat kepada standard kandungan 4.1, merumus dan mengamalkan konsep bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 4.12 menjelaskan bahagian dan jenis najis serta cara mencucikannya. 4.13 mengaplikasikan cara bersuci daripada 3 jenis najis dengan betul. 4.14 menghuraikan kepentingan bersuci dalam kehidupan. 4.15 menjaga kebersihan dalam semua aspek kehidupan secara beradab dan istiqamah. Apa maksud najis? Kita akan kenal dulu ataupun ketahui dahulu apakah maksud najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Najis ni perkara yang kotor yang boleh menghalang sahnya solat. Jenis-jenis najis. Ada berapa jenis najis? Yang pertama, najis mukhaffafah, iaitu najis yang paling ringan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah, yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Ingat ya, murid-murid kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak perempuan tidak dikira. Mestilah berumur 2 tahun ke bawah. Kalau dah lebih 2 tahun, walaupun dia kanak-kanak lelaki, dia bukan dikenali dengan najis mukhaffafah air kencingnya. Mestilah tidak makan dan minum kecuali susu ibunya. Walaupun kanak-kanak lelaki umur 2 tahun ke bawah, tetapi kalau dia makan makanan lain, maka air kencingnya tidak dikira najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah ataupun pertengahan, iaitu najis selain daripada najis mukhaffafah dan mughallazah, iaitu contohnya air kencing, tahi dan darah. Akhir sekali, najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Mukhaffafah ringan, mutawassitah pertengahan, mughallazah najis yang berat. Anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya, contoh air kencing anjing, air liur babi ataupun darah anjing dan babi. Ini dikira najis yang berat ataupun najis mughallazah. Dah boleh bezakan najis yang paling ringan adalah air kencing kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu. Manakala najis mutawassitah yang kita selalu yang selalu berlaku dalam kehidupan harian kita hari ini, iaitu najis mutawassitah, kencing, buang air besar, darah, semua tu termasuk dalam najis mutawassitah. Manakala najis mughallazah ni najis yang paling berat. Kategori dia anjing ataupun babi. Tengok jenis-jenis najis berdasarkan contoh ni. Kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Kalau kencing kanak-kanak ni dikira najis, najis apa? Najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Ni darah. Darah termasuk dalam najis mutawassitah. Ni anjing, kalau air liur anjing, kita kenali dia dengan najis mughallazah ataupun najis yang paling berat.
Okey, macam mana cara kita nak bersihkan najis-najis tersebut? Mengikut jenis-jenis najis. Najis yang pertama, najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun yang hanya menyusu ibu. Okey, cara nak bersihkannya adalah renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Memadai dengan merenjiskan air mutlak. Okey, cara membersihkan najis mutawassitah iaitu hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Okey, selepas tu basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, senang saja, cuma buangkan dahulu najis, lepas tu basuh basuh dengan air mutlak, bukan renjis basuh. Okey, yang ketiga, najis mughallazah, iaitu najis yang paling berat. Najis mughallazah cara nak bersihkan macam mana? Okey, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Okey, kita hilangkannya dulu. Basuh dengan air tanah 1 kali. Kemudian basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, kita perlukan air tanah cuma 1 kalilah saja. Kita bersihkan najis mughallazah ni, kita menggunakan air tanah atau juga dikenali dengan sertu. Basuh dengan air tanah dan air mutlak 6 kali, dikenali juga dengan sertu. Okey, kaedah bersuci dan menjaga kebersihan dalam kehidupan. Selain pada merenjiskan air, membasuh dengan air mutlak, sertu, kita ada kaedah lain bersuci dalam Islam. Contohnya tayamum, cara bersuci ataupun menggantikan wuduk dalam keadaan yang tertentu. Mandi wajib apabila dalam keadaan berhadas besar, berwuduk apabila berhadas kecil untuk menunaikan ibadat, serta beristinja dengan sempurna. Ini adalah contoh cara bersuci, cara-cara bersuci. Okey, selain itu, cara menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya, memakai pakaian bersih dan kemas, membersihkan kawasan sekolah serta memakai kasut. Ini kaedah kita bersuci dan menjaga kebersihan dalam kehidupan. Okey, kita tengok teks ini berdasarkan buku teks muka surat 118. Okey, kita baca sama-sama. Anugerah murid terbersih. Kita tengok contoh murid yang bersih. Okey, Hakim murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Taman Seri Damai. Okey, ni Hakim Beliau telah dinobatkan sebagai tokoh murid 3K, iaitu kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Penampilannya yang kemas, menutup aurat serta bersih melayakkannya untuk menerima anugerah tersebut. Selain itu, Hakim mengamalkan sifat mahmudah, sifat terpuji yang lain seperti menjaga wuduk, membersihkan kelas, mengemas rumah dan sering dilihat mengutip sampah di sekitar kawasan sekolah. Okey, murid-murid boleh ikut contoh Hakim ni. Seorang murid yang bersih, rajin, kemas, semua ada sifat-sifat yang mahmudah. Jadi, murid-murid boleh contohi sifat dan sikap Hakim, seorang yang menjaga kebersihan. Okey, kita tengok apa kepentingan bersuci dalam kehidupan. Okey, dari segi diri kita, bila kita menjaga atau bersuci, kita akan sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit.
Yang kedua, selesa dan segar untuk bergerak ke mana-mana. Bila badan sihat, bila bersih, kita akan rasa selesa, badan kita akan sihat. Okey, dari segi agama, bila kita dalam keadaan bersih, kita melakukan ibadat, Allah akan terima. Mendapat pahala dan mendapatkan kesempurnaan iman, iaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan separuh daripada iman. Jika kita tak menjaga kebersihan, maka macam mana nak sempurnanya iman? Okey, dari segi masyarakat, bila kita menjaga kebersihan, imej umat Islam dipandang mulia oleh masyarakat dan penganut agama lain. Bila orang tengok orang Islam ni seorang yang pembersih, menjaga kebersihan, okey, jadi mengangkatlah martabat orang Islam. Jangan jadi orang Islam yang pengotor. Bila kita jadi orang Islam yang pengotor, masyarakat akan pandang rendah kepada umat Islam. Okey, sampai sini saja untuk tajuk Mari Bersuci. Jika bermanfaat, bolehlah share bersama rakan-rakan yang lain, serta jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih. Selamat beramal semua. Syukran jazilan.